Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita malam. Seramai 62 orang kanak-kanak di negeri ini telah menerima surat keputusan kewarganegaraan Malaysia selaras dengan perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Penyampaian surat keputusan itu disempurnakan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam satu majlis yang diadakan di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Menurut Datuk Seri Saifuddin, penerima-penerima taraf kewarganegaraan Malaysia ini adalah sebahagian daripada 946 pemohon-pemohon yang telah dipertimbangkan oleh kerajaan sebagai layak berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan perundangan yang berkuat kuasa. Katanya sokongan kuat daripada Kerajaan Sarawak melalui kementeriannya Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti yang diterajui Datuk Seri Fatimah Abdullah menjadi faktor isu kewarganegaraan ini dapat diselesaikan dengan lancar hanya dalam masa 7 bulan setelah tertunggak selama hampir 9 tahun sejak 2014 lagi. Bulan Januari, Datuk Fatimah, lebih tepat 17 Januari, berkunjung ke pejabat saya di Kementerian Dalam Negeri. Pertama, mempelawa saya untuk ikut menjadi pengerusi bersama jawatankuasa khas isu kewarganegaraan. Kemudian kedua, mengangkat sejumlah nama, 946, yang waktu itu Kerajaan Sarawak kenal pasti sebagai berstatus stateless. Rayuan Datuk Fatimah waktu itu katanya, sudi apa kiranya Datuk, sementara yang lain itu kami akan kumpulkan, boleh tak 946 ini Datuk selesaikan keputusan permohonan. Dan Alhamdulillah pada momen ini 946 kes yang diangkat itu selesai kita buat keputusan. Beliau berucap demikian dalam majlis ringkas tersebut yang turut dihadiri Datuk Seri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta jemputan kenamaan yang lain. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Saifuddin turut memaklumkan bahawa kementeriannya telah membuka satu lagi lembaran bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan penduduk yang tidak mempunyai sijil lahir dan dokumen pengenalan diri. Ke arah itu, jelasnya satu jawatankuasa khas telah ditubuhkan menerusi kunjungan hormat beliau terhadap Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg sebelum majlis penyampaian surat berkenaan berlangsung. Kita tubuhkan pula pasukan petugas khas, di mana jawatankuasanya saya dan YAB Premier pengerusikan. Kiranya tadi adalah pertemuan yang memberikan kami kick off, memberikan kita legitimacy. Saya bisik dengan Datuk SS tadi. Ya, bermaksud jawatankuasa teknikal, Datuk SS dan juga tim kementerian, lepas ini tak boleh toleh ke belakang lagi. Harus speed tu dengan gear 5 terus. Ya, dan Kerajaan Sarawak beri komitmen. Kalau kita terpaksa pergi kawasan pedalaman, sokongan logistik itu Kerajaan Sarawak. Helikopter ke, pacuan 4 roda ke, apa segala macam. Sebab kita nak pergi ke dalam. Ya, kita tak tunggu mereka datang ke pejabat JPN. Kita akan keluar melalui program outreach. Ini penubuhan pasukan petugas khas ni. Ini untuk apa? Untuk penyelesaian soal rakyat tanpa dokumen pengenalan. Sementara itu, bercakap dalam sidang media, Datuk Seri Saifuddin berkata kepercayaan beliau terhadap kerjasama ini disebabkan struktur Kerajaan Sarawak yang teratur, pangkalan data yang lengkap dan memudahkan segala proses untuk diteruskan. Kerajaan Sarawak dia punya satu database yang kita anggap mudah untuk kita kenal pasti, dan daripada situ bila pasukan petugas khas kita tahu lokasi mereka di mana untuk pasukan dimasuk. Itu penting. Ya. Sarawak kan luas kan. Jadi dengan adanya permulaan ini dia memudahkan di bawah portfolio Datuk Fatimah baik ataupun di bawah Jabatan Premier yang kategori yang kedua tadi tanpa dokumen itu. Mereka tampil dengan koleksi data yang berterusan. Jadi kita ada X numbers of target group yang kita nak ni. Contohnya komiti Datuk Fatimah Kewarganegaraan, mereka kick off dengan 946. Tapi saya tahu komunikasi saya dengan Datuk Fatimah,
angka itu sentiasa akan diangkat dari masa ke semasa. Baik. Manakala jabatan premier dalam kes penduduk tanpa dokumen itu kalau tanpa dokumen langsung apa pun tak ada. Jabatan premier dah kenal pasti 3,756. Kalau campur dengan ada sijil lahir ada, tapi statusnya belum ditentukan, ataupun ada sijil lahir sebab bukan warga, ataupun kad pengenalan hijau, total semua 9,314. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah dalam ucapannya merakamkan penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN yang telah mengambil perhatian yang sewajarnya dan menyelesaikan 946 kes tertangguh tersebut. Jelas beliau adalah menjadi tanggungjawab semua rakyat untuk memastikan setiap kelahiran anak didaftarkan, termasuk menguruskan urusan pendaftaran perkahwinan dengan baik supaya tidak menjadi punca kepada anak-anak stateless. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua bahawa adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Sarawak untuk memastikan bahawa setiap kelahiran itu didaftarkan. Urusan-urusan pendaftaran seperti urusan pendaftaran perkahwinan juga mesti diuruskan dengan baik sebab ini adalah salah satu daripada punca mengapa anak-anak kita menjadi stateless apabila perkahwinan itu tidak teratur dan tidak didaftarkan. Kalau tidak diurus dengan baik, ia akan memberi masalah yang besar, terutama kepada anak yang dilahirkan. Masalah untuk pergi ke sekolah, masalah untuk mendapat bantuan kesihatan, bantuan dan juga bantuan kebajikan. Dalam pada itu, wartawan UKAS sempat membual beberapa penerima bagi mendapatkan reaksi mereka setelah menerima surat keputusan tersebut. Saya rasa gembira. Kenapa dia bahasa kurang? Sebab masa itu kan saya merasa waktu dia masuk sekolah menengah susah mengurusnya kan. Saya masukkan dia ke sekolah swasta itu, sekolah Cina itu, Chunghua Medical School. Masuk di sana kan cuma bayar saja. Jadi segala pengurusannya lebih senang. Lagian kalau saya antar dia pergi ke sekolah kerajaan pun lebih dekat sebenarnya, tapi itu pengurusannya saya takut lambat. Sebab kalau bukan warga negara, biasanya mungkin kalau normal masuknya bulan 1 kan, mungkin dia akan bulan 2 atau bulan 3. Tapi saya takut dia tertinggal, juga terasa mungkin tidak percaya diri atau merasa tertekan. Kenapa budak lain ada sekolah, saya tidak. Nah itulah saya masukkan dia pergi swasta. Jadi terus saja masuk dia sekolah, walaupun memang kadang kami bayar untuk bapaknya mekanik lah. Tiap bulan mesti bayar lah, tapi apa boleh buat, antarnya pun jauh sebab saya di Batu 12 JPJ sana. Dia sekolah dekat Sato. Jam 5.30 saya udah mesti turun, kalau tidak saya kena jam. Saya terpaksa, tapi karena demi pendidikan dia juga saya apa boleh buat. Sangat berterima kasih sekali untuk Kerajaan Malaysia. Very happy lah, so that he can go to school and then everything is easy for him to process lah, like pergi klinik pergi mana-mana study, because kategori tidak tu poor, so they cannot afford. So I'm very happy that they managed to get the IC now lah, ya ajak lah. Terima kasih. Very happy lah. Thank you very much to the government of Sarawak, especially to Datuk Seri Fatimah for helping, and then KDN lah, Datuk Seri. So I will thank the Malaysian government and Sarawak government for the help lah in helping giving them the IC. That's all. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak terus memperkukuh kerjasama dengan Exfab Global Services dalam pembuatan bahan semikonduktor dan microchip tempatan. Lembaga pengarah Exfab Eropah, Roland Duchatelet, berkata sejak penubuhan syarikat itu di Sarawak pada 2006, kerajaan negeri telah banyak membantu dari segi pembangunannya. Katanya dua ahli lembaga pengarah Exfab juga daripada kerajaan negeri yang mempunyai kepentingan lebih kurang 15% daripada saham syarikat. Well, the state government has 2 board members in our company and has a stake of
uh, approximately 15% of the shares of the company. And we see that the management of the company, thanks to the contribution of the board members of Sarawak, is doing very well. And Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, beliau juga memuji pembangunan di Sarawak yang semakin pesat dan sistem perancangan bandar yang baik. Perkembangan di Betong, inisiatif perdagangan karbon Sarawak turut melibatkan Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas, inisiatif kerajaan Sarawak itu akan merangkumi kawasan terutamanya yang masih mempunyai pokok besar. Ujarnya kawasan tanah NCR dapat digunakan sebagai tambahan kepada liputan hutan di negeri ini sambil menambah pemilik tanah yang terlibat akan dibayar dan perkara tersebut kini masih diteliti. Beliau berkata demikian dalam sesi perjumpaan bersama pemilik tanah NCR dari Kubal Ili, Kubal Tengah dan Kubal Ulu di Rumah Mendit Unsu Penom di Betong pada Ahad. Dalam pada itu, beliau turut menasihati semua pemilik tanah di 3 kawasan tersebut supaya hadir semasa kerja-kerja pengukuran tanah mereka dilakukan bagi mengenal pasti sempadan dan sebagainya. Tegas beliau, kerjasama daripada semua pihak terlibat amat penting bagi melancarkan kerja pengukuran. Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Bukit Saban itu turut memohon agar setiap rumah panjang dapat menubuhkan jawatan kuasa masing-masing untuk membantu pihak Jabatan Tanah dan Survey melakukan kerja pengukuran. Mengenai isu lain, Datuk Amar Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menjelaskan kerajaan negeri melalui Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA akan mewujudkan program sosioekonomi yang berkaitan dalam membantu rakyat menjana pendapatan. Selanjutnya, setelah 10 tahun, acara ikonik iaitu perarakan kapal berhias akan kembali menemui warga Sarawak pada 29 Julai ini di tebingan Sungai Kuching sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Sungai Sarawak bakal bermandikan kelipan lampu dari perarakan kapal berhias yang akan disertai 20 gabungan kementerian dan agensi di bawahnya, termasuk badan berkanun serta syarikat swasta. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut Datuk Henry Hedi-Jineb, acara bermula jam 8.15 malam akan dimulakan dengan persembahan daripada jet ski, perarakan perahu tambang dan pertandingan kapal berhias. Katanya kapal berhias yang menang juga akan berlabuh di hadapan tebingan Sungai Kuching pada 30 Julai 2023 sehingga tengah malam bagi membolehkan orang ramai melihat kapal itu dengan lebih dekat. Bagi memberi kesempatan kepada orang ramai, kapal berhias yang menang akan berlabuh di hadapan tebingan Kuching atau Klang pada 30 Julai 2023 sehingga tengah malam. Dan ini adalah bagi memberi kesempatan kepada orang ramai melihat dengan lebih dekat kapal berhias tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media perarakan kapal berhias di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur pada Isnin. Datuk Henry yang juga Timbalan Menteri Bertanggungjawab bagi perarakan itu menambah, acara perarakan tersebut akan meningkatkan nilai ekonomi sungai dengan mempamerkan keindahan tebingan sungai di situ. Okey, jadi pada malam 29 hari bulan kita jemputlah orang ramai datang ke waterfront untuk menyaksikan perarakan kapal berhias. Dan bertamu hormat kita setakat ini ialah Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Katanya program malam itu nanti turut dihangatkan dengan pertunjukan pentas yang menampilkan artis tempatan terkenal seperti Dayang Nur Faizah dan Hafiz Suib. Di Simunjan pula, genap 60 tahun Sarawak Merdeka menyaksikan banyak perubahan lebih-lebih lagi dalam sektor pembangunan ekonomi. Adun Simunjan Al-Adris berkata, ia dapat dilihat dengan kerancakan pembangunan yang berlaku ketika ini telah memberi manfaat besar kepada rakyat. Pesta Ubud pada tahun ini ianya amat bertepatan dengan tarikh 60 tahun Sarawak Merdeka. Di
dalam usia 60 tahun. Dalam 60 tahun itu kita dapat melihat macam mana pembangunan yang telah diadakan, yang telah Sarawak berikan kepada masyarakat kita sendiri di dalam Sarawak ini. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Pesta Wujud edisi ketiga tahun 2023 di Dewan Kampung Kelkar pada Ahad. Jelas beliau lagi sebagai masyarakat di kampung hendaklah serba sedikit memberi peranan yang boleh membantu kerajaan untuk sama-sama memajukan Sarawak yang bersesuaian dengan tema sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka iaitu Sarawak Maju Makmur. Ini katanya adalah penting bagi merealisasikan hasrat kerajaan negeri menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri maju menjelang tahun 2030. Mengulas lanjut mengenai Pesta Wujud, beliau berharap pesta tahun ini dapat dianjurkan lebih meriah pada masa hadapan dengan pengisian lebih banyak lagi aktiviti. Edisi kali ini dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti seperti pertandingan Ratu Kebaya dan juga busana pengantin bagi pasangan yang berumur 50 tahun ke atas dan persembahan nyanyian oleh pemenang-pemenang pertandingan karaoke dan juga persembahan poco-poco. Hadiah kepada pemenang telah disampaikan oleh Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiasa PA Aula serta isteri beliau Napsiah Abang Kaduri dan pengerusi Jawatankuasa Pesta Wujud edisi ketiga Awang Ismail Awang Wahab. Sedikit mengenai perkembangan sukan, Seda United merangkul kejuaraan kejohanan bola sepak Piala Singai edisi ke-15 apabila berjaya menudukkan pasukan Birit FC dengan jaringan 1-0 dalam perlawanan akhir berlangsung di Padang Bola Sepak Pertubuhan Pergerakan Penyelidikan dan Pembangunan Singai Sarawak Redeems Bau pada Ahad. Keputusan itu membolehkan Seda United dan Birit FC masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 dan RM1,500. Mereka adalah pasukan Sagah FC dan pasukan Kopit FC yang menduduki tempat ketiga dan keempat membawa pulang RM1,000 dan RM800. Kesemua pasukan tersebut turut membawa pulang piala dan medal disampaikan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak merangkap Adun Tasik Biru Datuk Henry Herijinit. Selain itu, turut disampaikan anugerah lain antaranya pemain terbaik perlawanan akhir yang dimenangi Sylvester Ronel, penjaga gol terbaik dimenangi Muhammad Khalid Muhammad, pasukan terbaik kejohanan dimenangi Kopit FC, penjaring gol terbanyak dimenangi McLean dan Muhammad Fazli serta pengurus terbaik dimenangi Roland Singgian. Sekian edisi malam bersama saya Majudah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jvny dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin edisi ini, kami tinggalkan video VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Saksikan. #MemberFakta, salam UKAS dan selamat malam. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional
malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.